Oke, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan belajar tentang basic game knife hit. So, pertama sekali adalah kamu perlu pergi ke Google Chrome dan masukkan editor.construct.net. Ini adalah software game making software constructory tanpa coding lah. Okay, first of all kamu boleh login dulu AlphaGraphic, login account kamu dan tekan new project. Okay, so tekan new project, dan untuk project ini kita akan namakan dia sebagai knife hit. So ini knife pot pula, knife hit. Ini saya buat dalam versi testing ataupun demo lah. Oke, untuk choose preset kita akan menggunakan this one 720 dalam bentuk portrait, dan viewport size saya akan adjust kepada 800 supaya dia lebih tinggi. Biarkan orientation kepada portrait dan start with event sheet, kemudian tekan create. Selepas itu, kamu boleh gunakan mouse kamu untuk scroll, dan ya, di sini adalah bentuk gambar kamu. Oke. Dan untuk kita mahu adjust size kepada viewport screen, kamu boleh klik gambar ni, klik viewport, dan pergi scroll ke bawah bahagian project properties, tekan view, scroll ke bawah dan kamu boleh nampak viewport size. So ini viewport size yang kita mahu. Viewport size ni maksudnya adalah bahagian inilah size dalam screen kita. So kamu copy, kemudian klik di luar ni untuk dia dapat keluarkan properties layout, dan kita ubah size ini kepada pastekan 800 darab 180, so that kita akan dapat satu size sahaja, yaitu dalam bentuk viewport size. So untuk game ini kita hanya menggunakan satu layer sahaja. Pertama sekali kita akan namakan layer ini kepada background supaya senang, background, dan kemudian kita masukkan background kita. Caranya adalah buka folder Anda, aset-aset gambar kamu, and then kamu boleh pilih mana-mana gambar background. So caranya senang saja, kamu klik and then drag sahaja masuk. Okay, so ini saya pilih gambar macam ni lah. Okay, so itu adalah langkah pertama untuk masukkan background. Kemudian kita akan right click di bahagian viewport screen ni dan kita tekan insert new image. So ini insert new object, sorry. And then untuk ini kita akan pilih sprite. So kita akan namakan sprite kita sebagai knife board lah. Insert, and then kita klik mana-mana area sini supaya dia akan keluar bahagian animation editor, dan kita akan masukkan gambar knife board kita. Ini adalah board lah. So untuk ini saya akan pilih maybe this one. Kita try this one lah ya. Tekan open dan dia akan berbentuk begini. So pastikan Anda tekan crop dahulu. Tadi itu saya tekan ini untuk load image, untuk masukkan gambar, okay, daripada file luar. So untuk crop ini supaya dia betul-betul tepi. Okay, so itu. Kemudian kita tekan X sahaja dan kita susun knife board kita di bahagian mana yang kita perlu. So kita ada satu knife board sudah.
So selain itu, kalau let's say gambar kamu terlalu besar dalam image ni, kamu boleh double klik balik dan kita boleh resizekan size tersebut. So dalam nota ni saya akan resizekan, kamu klik bahagian ni ya, this one, icon ini adalah resize image, dan kita setkan 450, kecil sedikit, dan tekan keep aspect ratio, smooth and apply to whole animation, tekan OK. So that dia size dia ada kecil sedikit. Okay, alright. Next adalah kita akan set satu behavior kepada knife board kita. Cara untuk tekan behavior supaya dia berpusing. Okay, kita klik gambar ni and then tekan behavior, dan kita akan setkan add new behavior. Kita akan setkan kepada rotate. Okay, rotate maksudnya dia berpusing lah. So untuk melihat efek rotation tersebut, kamu boleh tekan play sama ada behavior itu berubah ataupun tidak. So bila kita tekan play, nah kita dapat lihat knife board kita sudah berfungsi dengan baik. Okay, kita bagi dia tengah sikit. And then kita boleh setkan kelajuan rotation kita. Maybe kita boleh letak 250. It's totally up to you. Then kita test balik, tekan play. Nah, dia ada laju sedikit lah. Okay, so itu pertama sekali. So far, okay. Alright, kita akan proceed. Kita akan proceed masukkan gambar knife lagi, yaitu kita punya pisau ya. So sama juga stepnya, right click, insert new object, dan cari sprite. Sprite ni adalah objek lah, boleh dikatakan dalam terms game ini adalah objek. Apa-apa objek yang kamu mahu dia bergerak mengikut objek, sama ada lompat ataupun terbang, semuanya adalah menggunakan sprite. So klik bahagian mana-mana, and then kita pergi bahagian load image untuk load gambar kamu. Dan untuk tutorial ni saya akan pilih yang ni lah. Kita ada banyak jenis, so saya akan pilih yang senang difahami. Saya akan besarkan sedikit gambar. So ini collision dia macam ni. Saya nak setkan collision tu, ini saya padam delete, so that dia just macam ni. Maksudnya bila gambar tu masuk, dia hanya berhenti sampai bahagian part ini, which is collision polygon kita. Okay, tekan play X, dan kita boleh susun knife kita di sini lah. Alright, next kita tekan play dahulu. So sekarang ni knife tu kita belum setkan apa-apa behavior, dan dia tidak melakukan apa-apa activity lah. Even kita tekan anything, tidak apa-apa berlaku. Kita mahu knife ni bila dia kita tekan and then dia terus naik atas begitu. So itulah bermaksudnya kita perlu ada di event sheet. Tapi sebelum tu kita kena setkan behavior kepada knife ni. Untuk kita tekan knife tu, tekan behavior, tekan add new behavior, kita masukkan pin. Maksudnya pin behavior ni bila kita pergi sini, dia kita spawn, dia akan somehow melekat pin objek yang kita mahu. Itu maksudnya. Okay, so kita pergi ke event sheet untuk membuat satu event lah, apa event yang kita mahu game ini buat. Pertama sekali adalah kita perlu tekan di event sheet, add event, dan kita tekan system. So dalam sistem ni kita mahu setkan every tick, setiap detik, tekan next. Kita tambah actionnya knife tersebut, iaitu pisau.
akan set Y. Kita typekan set Y. Y maksudnya position ke arah Y angle lah. Oke, so apa yang kita mau setkan di sini adalah kita akan setkan self dot y. Oke, tolak 30. So ini 30 kelajuan dia lah. So self adalah daripada self tu. Tapi sebelum tu kita akan masukkan dia dalam group dahulu, yaitu kita akan setkan right click di mana-mana area event sheet ni dan tekan add group, dan kita namakan group tersebut adalah shoot. Okay, maybe saya huruf besar lah, shoot. Okay, so padamkan active on start. Okay, dan tekan OK. So ini kita akan event pertama ni kita akan bawa ke jadi sub event shoot. Nanti saya akan tunjukkan kenapa kita perlu setkan dia di dalam satu group supaya senang. Pastikan in order game kamu smooth, kamu pastikan dia dalam begini ya. Event 1 adalah shoot dan event 2 dia adalah subtopik kepada system everything knife set y to self.y. Oke. Kemudian kita pergi ke layout 1 kembali. Kita klik gambar knife kita tersebut dan di sini kita akan menggunakan instant variables. Ini adalah benda baru untuk kamu. Game-game yang lain saya rasa ada kita buat space shooters. Hari itu kita ada gunakan instant variables juga. So kali ini kita akan menggunakan knife lah. So knife ni kita setkan nama sebagai HP sahaja, number, dan initial value dia adalah 0. Tekan OK. Alright, so kita ada setkan instant variables kepada gambar knife kita. Okay, so pergi bahagian event sheet kembali. Sorry, sebelum tu kita pergi layout 1 kembali. Kita masukkan satu dahulu object, right click, insert new object. Kita masukkan touch control ya. Kenapa touch? Every control yang kita menggunakan touch, so that ini adalah controller kita lah untuk game ini. So kita pergi ke event sheet pertama sekali lagi. Kemudian kita tekan add event, and then kita tekan touch. So apa berlaku? On touch object, on tab, on tab, kita tekan this one. Next, kita akan add action system. Kita akan set satu group, set group active. So group apakah namanya? Adalah, since kita ada group namanya shoot, kita akan gunakan shoot activated. Done. Okay, so apa maksudnya? Apabila kita tekan satu on tab gesture, kita klik objek tersebut, kita akan set group shoot activated, which is this one. So kita test ya. Tekan play. Yes, macam tu. Okay, so itu maksudnya apabila kita klik satu kali, and then kita akan activate knife bergerak ke set Y, angle Y dalam kelajuan negative 30. Begitu maksudnya. Okay, so sekarang case-nya bila kita tekan play tadi, on tab, bila kita tekan tab, dia sepatutnya melekat sini, tetapi sekarang ni kita baru bagi command bahawa pisau tu dia terus direct pergi atas. So kita mahu setkan apabila knife tu dia overlapping di sini, kita akan setkan shoot tersebut deactivated. Okay, so kita test balik, tekan add event baru, dan this time kita tekan knife.
So apabila knife kita is overlapping with another object, next, apa objek tersebut? Yaitu knife board. Oke, tekan done. Kemudian kita tekan action. Sistem akan set group aktif tersebut adalah shoot, kan? Group name adalah shoot dan kita akan setkan deactivated. Oke, tekan done. So kalau kamu tengok, bila tekan on tap gesture, sistem dalam group yang ini akan activated, tetapi bila dia overlapping terkena dengan knife board kita, shoot tersebut deactivated. Coba kita lihat, tekan play. Apa maksudnya? So bila kita tekan play, dia terus pin, dia deactivated bahagian overlapping dalam ni. Okay, sekarang ni kita mahu setkan, kita addkan another condition dalam ni, which is right click di area sini ya, kamu tekan add dan kamu tekan add another condition. Oke, di sini kamu pilih knife, ini knife, dan kita tekan compare instant variables. Oke, sebab kita sudah setkan variables tersebut. Compare instant variables, nama HP adalah number kita, is equal to 0, dan kita akan setkan add another action, di mana knife tersebut akan setkan pin. Kita akan setkan pin to object. So kita akan setkan dia pin objek apa. So dia akan pin kepada objek knife board tersebut. So tekan OK. Biarkan X dengan Y tick, width dengan height no, dan sahaja. OK. So kita tekan testing. Alright, so sekarang pisau tersebut dia ikutlah. Okay, tetapi kita mahu ada multiple pisau ikut event ni. So bagaimana? Kita akan tambah lagi satu action dalam event 4, add action. Kita akan tambah knife. Kita set HP, set instant variable, set value. Kita akan set value. Next, instant variables adalah HP kepada 1. Done. So kita tekan play, testing balik. Okay, so ini dia kekemasan sahaja. So kita boleh setkan, contohnya kan, bagaimana nak setkan bila kita klik ni, pisau tu masih ada di sini dan dia terus, kita boleh dia create objek di layer ini juga. Oke, so caranya adalah kamu tekan add action lagi di bahagian event 4, tekan system, tekan next, kita akan create objek. So objeknya apa? Adalah kita akan create lagi objek knife dalam board kita. Oke, di sini kita boleh setkan layer 0 adalah inilah layer 0 X, dan pada paksi X dan Y ni kita perlu setkan ya. So sebelum tu kita kena tahu dulu apa paksi ni. Kita tekan bahagian project bar, tekan knife, object knife, dan di sini kamu boleh lihat position X dan Y kita. Oke, so kita tekan balik sini, saya akan pergi tepi knife, next, and then kita pergi bahagian create object, bukan knife, system tadi tu, kita tekan create object dan tekan next,
choose knife. Ini objek yang kita mahu create pada layer kosong, dan positionnya adalah sama seperti position knife kita, which is 0407 dan 0. So different. Ini tidak semestinya sama ya. Ini ikut kamu punya position dalam position knife kamu. Tekan done. Okay. So bila kita tekan play selepas ni ya, kita tengok jadi atau tidak. So bila kita tekan klik, so objek tersebut kena create sudah kan. Every time we click, objek tersebut masuk. Okay, now kita mahu setkan apabila dia terkena overlapping with another knife, dia jatuh. Sekarang ni tidak jatuh. Okay, bagaimana nak setkan? So kita akan buat event baru, add action, dan kita akan pilih knife. So conditionnya adalah apabila knife dia overlapping with another, okay, overlapping with another object which is knife juga. Okay, knife is overlapping dengan knife, apa akan berlaku? So kita akan setkan knife ni, set value, next kita akan setkan instant variables dia kepada 2, dan so kalau 2, apa akan berlaku? Kita akan buat lagi another condition, klik event 5 ni, right click, add, dan add another condition. So di sini kita akan setkan knife, compare instant variables adalah instant variable kita adalah HP dan is equal to 0. Tekan done dahulu, dan kita akan setkan dalam action 5 ni, add action, kita setkan system set group active, this one, set group active kepada group apa? Should. Kita setkan deactivated, done. Okay, kemudian kita add lagi another event. Ini kamu ikut sahaja, knife compare instant variables. Apabila value menjadi 2 is equal to 2, apa akan berlaku? Sebelum tu kita pergi ke layout 1 dahulu. Kita akan setkan tambah behavior knife kita. Klik knife tersebut, objek knife, dan kita tekan behavior lagi. Kita tambah lagi add new behavior. This time kita akan tambah rotate, meaning to say kita akan setkan bila knife terjatuh dia rotate. Okay, dan kita akan tambah lagi satu, yaitu physics. Okay, physics behavior kepada knife. So bahagian rotate di bahagian properties ni kita setkan enable dahulu, sebab kita tidak mahu dia enable from the start. So biarkan ini kita untick, dan bahagian physics pun begitu. Kita akan padamkan enable so that dia set kita yang mahu command di bahagian event sheet ini. Alright, so apa yang akan berlaku? Kita pergi sini kembali di bahagian event sheet, dan bahagian event 6 knife HP equal to 2, apa akan berlaku? Kita akan setkan knife tersebut, barulah kita akan set enable. Okay, kita akan set enable untuk physics kepada enable, baru kita command dia dalam sini. Okay,
Kemudian kita tambah action lagi dan kita pilih knife juga. Kita akan set enable kembali. This time kita akan set kepada rotate. Okay, so state dia adalah enable lah. Alright, done. Dan kita mahu event ini akan trigger sekali sahaja, trigger once HP equal to 2. So kita right click, add another condition. Kita akan setkan system triggered once while true. Okay, HP trigger once while true, dan dia akan set ini. Kita test. Bila kita klik, okay, is it okay? Now dia kena. Okay, so sekarang ni kita mahu setkan apabila knife kita, bila kita klik, so sekarang ni kalau let's say dia overlapping, kita setkan dulu dia overlapping. Alright, so dia bila dia terkeluar daripada layout, apa akan berlaku? So kita mahu sistem ini dia restart kembali lah. So untuk itu kita perlu tekan add event. Untuk add event ke-7, knife, apa akan berlaku apabila knife itu is outside the layout, keluar daripada kawasan layout tersebut. Dan apa akan berlaku adalah kita tambah action dan sistem akan wait. Kita akan set system wait for 2 second. Okay, 2 second, dan sistem kita setkan sistem lagi untuk restart. Okay, restart layout. So kita test lagi, tekan play. Bila kita tekan play, okay, kita test ya. Alright, bila dia terkeluar dari landasan, it should be ulang balik, restart the layout, restart the whole process again lah. Okay, tekan X dan kita pergi layout 1. Since tadi kita play, knife tersebut dia di luar, so kita mahu dia berada di dalam gambar ni, rotation ni. Kita right click, kita just adjustkan Z order, pergi send to top of layer. Coba kita test kembali, tekan play. Oh, so dia ada terkeluar sini. Apa yang kita perlu buat adalah tekan knife board ini, kita setkan Z elevation di bahagian properties common kepada 3. So kita test kembali, coba kita tengok. Ni knife board, Z elevation 3. Kita test sama ada jadi atau tidak. Tekan play. Semuanya berada di dalam lah. So bila dia jatuh, dia akan restart lagi kembali. So ini adalah basic dia. Okay, basic bagaimana nak membuat knife hit dalam bentuk ini. Okay, ini adalah asas dia. So actually sekiranya kamu sudah ada template ini, bila kamu sudah buat, sebenarnya kamu boleh tukar, terpulang dengan kamu apa objek yang kamu mau tukar dalam board ini. Contoh, sebagai contoh kita tes ya. Double click knife tersebut. Ini adalah objek kita. Sekiranya kita mau tukar objek lain, boleh juga. Kita hanya tekan bahagian load image, cari gambar objek. For example this one, kita try this one. Tekan open, and dia akan keluar seperti ini. Di sini saya kecilkan. Dan kita boleh tekan crop dahulu, this one, crop. Dan kita boleh setkan collision polygon tersebut. Okay, so ini yang paling penting bahagian ni. Jadi ini maybe saya padam. Okay, so ini tekan X sahaja.
So knife tersebut akan tukar semua objek tu. Tekan layout dan kamu ada objek baru. Bila kita tekan play, game tu tetap berfungsi as long as kamu sudah adjust size tersebut. So ini adalah knife hit lah. So dia jatuh, dia akan restart balik. Tuh. So ini adalah basic game knife hit. Semoga kamu coba dan berjaya dalam game ini. Okay? Yang penting practice dahulu dan fahami dulu konsep game ini supaya kamu boleh faham lebih lanjut, and stay tuned for the next videos. Thank you very much for watching.